Macam-macam hari ni. Hari ni orang boleh bonci orang walaupun tak kena. Orang tu baru pindah ke rimba riang. Dia datang sebelum ni pada rimba tak berapa riang. Bila dia sampai, dia pindah kan, nah mulalah panjang muncung perempuan baru pindah. Siapa dia? Onta belagak nampak nampak ni, belagak nampak Jangan bawa-bawa cerita kita tak tahu, jangan cakap. Poi jumpa dia, Assalamualaikum, salam. Daripada mana? Daripada Pekan Pahang. Oh ya ke? Tak senyap lah pindah ha? Tak ada lah, bukan apa dah. Apa suami dapat tawaran kerja sini tu pindah sini. Oh ya ke? Sama lah burak kita ha? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wal karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengurusi acara. Ditahanlah. Ditahan. Yang dikasihi Tuan Imam, Imam 1, Imam 2 dan Imam 3, Barisan Jawatankuasa Hulu Balang Surau Al-Ulum, kepimpinan tempatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pembaharuan yang dibuat di surau ni memperkenalkan MC muda. Okey lah tu. Sebab MC yang lama dah MC. Nah, jadi pakailah MC yang baru kan. Alhamdulillah. Cuma kalau boleh janganlah sebut eden, sebut esei. Untuk public esei, untuk kawan eden macam tu kan. Kalangan sesedara an boleh ya, morning pala an kan boleh ya. Tapi saya pun tak faham sangat lah apa yang dia cakap tadi. Sebab saya orang KL, dia orang kampung kan, macam mana kan. Kan saya lahir ke dekat-dekat lah dengan KL, Kampung Lonek kan, dekat-dekat situ. Sekampung Aidedali, Batu Kiki, Jampul, Negeri Sembilan. Pada 3 Ogos tahun dirahsiakan. Ya, tapi membesar di sebuah bandar metropolitan Seremban. Ya, penuh dengan bandar tu penuh dengan bangunan pencakar langit. Ya, jadi tu sebab nampak macam KL jugalah Seremban. Okey kan. Jadi mak saya duduk kat Parui tu, kat Kampung Pancu. Boleh nak tahu. Tapi berita yang kurang baik, saya dah kahwin. Mana yang berhajat dia kena beritahu awal-awal. Tak adalah awal. Jadi hari ini tajuk yang sangat baik, ukhuwah asas penyatuan ummah. Wawasan ummah. Jadi makna cerita pasal ukhuwah, cerita pasal persaudaraan. Bila cerita pasal persaudaraan, makna tidak kita kena cerita juga malam ni, cerita pasal nak baik itu ya. Nak baik. Ukhuwah wawasan umat. Makna ukhuwah tu persaudaraan itu adalah wawasan umat kita. Target semua umat ni. Tak kira siapa. Nak pula dengan tahap cupil-cupil bona dah kita hari ni. Maksud cupil ni, sikit mana kek tabing, tinggal nak kena tolak ya kita ni. Kau tak sadar juga, tak tahulah. Makna dulu orang tak berani usik kita, tak berani togur kita, tak berani kacau kita sebab dek kita kuat. Bila kita tak kuat, orang dah mula nyantik-nyantik. Daripada nyantik dah mula ditampai kita. Dah tampar apa yang mula ditumbuk pula kita. Tumbuk sudah ditolak kita. Dia kata tak ada guna dia ni, tolak tau. Kan? Tu bahasa tersirat tu, tak direct tu. Sebab dah mula rasa kita tak kuat. Sebab bangsa kita ni pula dia ada satu penyakit. Penyakit tak apa dah, alah sikit tu, tak ada apa lah.
Apa dah hal? Dia macam tu. Orang kita ni pula. Baik, terlalu baik pula. Tapi satu benda lain nak baik, boleh baik. Tapi satu perkara tak boleh nak tolerate, bab agama nak kena pertahan juga. Tu dah. Ya, dah mula lah dia nak terangah sosoro kata azan yang kuat benar memakak kacau orang tidur. Pahal. Kan? Yang best tu adalah yang lahir salah hari bulan. Orang Islam dia pun sama nyokong. Sahlah. Sebab apa? Dah mula rasa kita tak ada benda. Jadi ukhuwah ni persaudaraan Islam sesama kita nak kena baik. Tak kira siapa. Kalau kita tengok pesan Nabi, balik nanti kan tokan Haji Google tu. Tanya Haji bagi maklumat sikit. Haji Google akan bagi maklumat. Haji Google bagi maklumat tentang khutbah wida' Nabi. Cuba baca. Khutbah wida' Nabi, komplit pesanan Nabi sebelum Nabi. Bayangan Nabi pesan tu sebelum Nabi pergi meninggalkan dunia selama-lama. Nabi tinggalkan pesan kayak gitu. Cuba baca balik khutbah wida' Nabi tu daripada mula sampai habis. Mudah-mudahan yang terakhir lebih memahaminya daripada orang yang mendengarnya terus daripadaku. Nabi sebut. Segala segenap aspek kehidupan Nabi dah pesan dalam tu. Cuba baca. Nabi kata sila sampaikan kepada orang yang tidak sempat mendengarnya daripadaku pada hari ini. Nabi sebut dalam khutbah tu. Maknanya termasuklah kita yang tak sampai dengar pada hari itu. Mudah-mudahan yang terakhir lebih memahami, maknanya kita faham dan kita buat. Antaranya dalam pesan Nabi dalam tu, Nabi kata sesungguhnya umat Islam, Muslim dengan Muslim yang lain adalah sama. Yang membezakan mereka hanyalah amal yang soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Tu Nabi pesan. Makna yang lain semua sama. Tak kira lah dia fahaman apa. Tapi kalau dah dia Muslim, sama lah. Nabi sayang ompek perkara. Siapa yang Nabi sayang? Pertama, Nabi sayang isteri-isteri Nabi, nombor satu. Maka kita kena sayang isteri kita. Faham? Maksud isteri-isteri ni adalah kepada ramai lelaki. Bukan seorang lelaki yang punya ramai isteri. Faham tu? Jangan diputar balikkan kenyataan saya. Nanti orang perempuan marah. Okay. Jadi makna Nabi sayang isteri, kita sayang isteri. Habis tu orang perempuan tak ada isteri, pasangannya. Sebab Nabi sayang pasangan, orang perempuan pun kena sayang pasangan dia. Satu. Kedua, Nabi sayang siapa? Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Maka kita kena sayang ahli keluarga kita. Sebab kata nak ikut Nabi. Yang ketiga, Nabi sayang siapa? Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Maknanya kita kena sayang sahabat-sahabat kita, termasuk tetangga kita yang ada dekat kawasan taman perumahan ini dan masyarakat kita ni kena sayang. Dan yang keempat, Nabi sayang siapa? Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam, kena pegang dan kena sayang. Apa hal pula dia pegang teguh syariat Islam, dia tak sama parti dengan kita, apa hal nak marah dia? Sebab Nabi tak sebut, kalau dia tak sama parti dengan kau, kau jangan sayang dia. Nabi tak cakap. Tu saya kena pesan yang elok. Tak kira lah parti Tapawai kau, dia parti minyak cakapak kau, tak kira lah. Makna atas nama Islam, kono baik, kono sayang. Sebab Nabi suruh. Benda yang Nabi tak sebut, Nabi tak sebut, jangan buat. Tu dia. Ini adalah zaman ni. Orang boleh benci orang lain walaupun tak kenal dia. Dalam Facebook boleh benci orang. Pelik tengok. Dia nyampah betul tengok dia ni. Kat taman pun ada. Ni pun nama taman ni. Taman perumahan ni mana? Apa? Section 9. Tak ada dah senarai tu, tempat lain. Tempat ni baik-baik belakang. Apa meriang nama? Rimba Riang. Sahlah. Dah lah Rimba Riang pula. Section 9. Sahlah kan. Tak patut mana ada bercakap riang. Apa bondo kan? Jadi makna kata cerita yang tadi Nabi tak ajar, jangan kita buat. Baik kita satu dengan yang lain. Malahan dalam satu hadis Nabi sebut, Nabi kata sesungguhnya dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Dia tidak beriman. 3 kali Nabi sebut.
Bila sahabat tanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi jawab, mereka yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Nampak? Jadi makna kata, janganlah kita menyakitkan hati jiran kita. Dan malahan Imam Al-Ghazali pula ajar kita, maksud kita ni tidak menyakiti jiran kita, termasuk juga bersabar dengan karenah jiran. Itu pun Imam Al-Ghazali pula ajar. Tapi jiran-jiran kena faham lah, janganlah melampau. Sebab kadang-kadang ada jiran-jiran ni, dia tak adalah masalah besar benar dah, tapi masalah bermokak karaoke ke rumah. Speaker tu dia arah ke rumah jiran tu, langsung tak boleh lalap. Macam-macam hari ni. Hari ni orang boleh bonci orang walaupun tak kena. Orang tu baru pindah ke rimba riang. Dia datang sebelum ni pada rimba tak berapa riang. Bila dia sampai, dia pindah kan, dah mulalah panjang muncung orang perempuan. Baru pindah. Siapa dia? Onta. Belagak nampak nampak tu. Belagak nampak Jangan bawa-bawa cerita kita tak tahu, jangan cakap. Poi jumpa dia, Assalamualaikum, salam. Daripada mana? Daripada Pekan Pahang. Oh ya ke, tang senia lah pindah ha. Tak ada lah, bukan apa dah. Apa suami dapat tawaran kerja senia tu pindah senia. Oh ya ke, sama lah burak kita ha. Tang mana lu Bondo ke asal ha lah Bondo sama. Laki kau Pekan laki orang Pahang, bini lu Bondo. Sama lah dengan kita kampung tapi tak nak jumpa. Tapi rasa itu lain. Nampak lelaki bawa tak tu bini mu satu, ni mu dua. Elok betul pakat dah. Alahai, dah lama nak gaduh pun buat apa. Nampak tak? Itu payah nak jadi macam tu. Saja yang sebut tu, cerita-cerita je. Makna kata, kita jangan hukum orang tanpa kita tahu. Tu dah. Kadang dah burak-burak pun kita tahu kan. Ada orang dah bergaduh, akhirnya baru tahu saudara. Rumah itu lagi tahu. Dah bergaduh baru tahu tu saudara. Kan? Kita tengok apa yang Nabi ajar kita. Nabi ajar kita yang pertama mempersaudarakan umat Islam satu dengan yang lain. Kita tengok peristiwa hijrah. Daripada Makkah pergi ke Madinah. Sampai ke Madinah, benda pertama Nabi buat, Nabi bina masjid. Dengan tulang pek korek Nabi bina masjid. Terbinalah Masjid Quba. Simple lah masjid tu. Sebab apa? Nabi daripada situ, Nabi jadikan medium. Pusat dia menjalankan ibadah, pusat umat Islam berkumpul, pusat umat Islam mentadbir, dan pusat umat Islam merapatkan ukhuwah antara satu dengan yang lain. Rumah Allah ni kita jadikan sebagai pusat untuk berbaik-baik. Tak ada orang menyingsing lengan pergi ke surau nak ajak bertumbuk dah. Menyingsing lengan ambil wuduk ramai. Kan cenia datang tak ada. Kalau kita tengok kat luar cenia memang nak bertumbuk punya, tapi kesnya memang ambil semayang. Tak ada dah kedua dah. Kan? Iya. Makna kalau orang datang nak elok ya. Tu sebab kalau ada muka tak pernah nampak, jangan di sini kawan tu. Ya, ni datang ni tak ada ni dah, mesti nak kenduri. Jangan. Usah jahat mulut dah. Cara dia bercakap macam rumah ni rumah dia. Nampak tak? Rumah ni rumah Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi.